Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, hari ini hari apa? Hari ini hari Ahad, 11 hari bulan Julai 2021. Okey murid-murid, hari ini kita akan mula belajar dalam tajuk yang baru iaitu Unit 15 Sikap yang Baik. Baik, objektif pembelajaran kita untuk hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat membaca dan memahami petikan dan melengkapkan peta alir berdasarkan cerita. Okey, apa itu peta alir? Okey, nanti cikgu akan tunjukkan contohnya. Jadi sekarang kita akan bincangkan tentang apa maksud sikap yang baik. Okey, sikap yang baik bermaksud tingkah laku atau perbuatan yang baik. Maksudnya apa perangai ataupun benda yang kita boleh buat yang menunjukkan perbuatan tu baik. Sikap ni ialah tentang diri kita sendiri terhadap orang lain. Okey, nanti sekejap lagi cikgu akan tunjukkan contoh-contoh sikap yang baik. Okey, yang pertama kita ada contoh sikap yang baik rajin. Okey, contohnya sikap yang baik rajin belajar, rajin tolong ibu ayah, rajin menjaga adik. Ini sikap yang baik. Yang kedua kita ada menolong orang lain. Okey, tolong orang yang dalam kesusahan ataupun membantu guru. Okey, kita tolong orang lain. Yang ketiga, hormat ibu ayah. Okey, dengar cakap ibu ayah. Buat apa yang ibu ayah suruh. Okey, ini namanya sikap yang baik, hormat. Okey, kemudian kita ada sayang haiwan. Ini juga merupakan sikap yang baik. Kita bagi kucing makan, kita bagi apa lagi? Kita bagi haiwan peliharaan kita makan dan tempat tinggal. Ini contoh sikap yang baik. Kemudian kita ada bekerjasama dan bersopan santun. Ini semua contoh-contoh sikap yang baik yang kita boleh terapkan dalam diri kita masing-masing. Baik, hari ini kita akan baca dalam buku teks muka surat 89. Ada satu cerita yang bertajuk Hargai Kemudahan. Okey, selepas ini kita akan baca sama-sama. Murid-murid boleh tengok buku teks masing-masing muka surat 89. Baik, mari kita baca sama-sama. Cikgu baca, murid-murid semak di dalam buku teks masing-masing. Hargai kemudahan. Apa maksud kemudahan? Kemudahan ialah benda yang kita dapat. Okey, kita dapat dan kita mestilah gunakan dengan sebaiknya. Apa contoh kemudahan? Okey, kalau kita nak tahu, kita mesti baca dulu ceritanya. Okey, ada Jagu dan datuknya. Jagu, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Baik, Datuk, saya akan belajar dengan tekunnya. Tekunnya ni maksudnya rajin, belajar betul-betul, belajar bersungguh-sungguh. Jagalah buku teks itu dengan baik. Ni tengok ni ada gambar buku teks. Okey, buku teks ni ialah buku yang kita sedang baca ni. Ini namanya buku teks. Okey, Datuk dia kata, jagalah buku teks itu dengan baik. Kemudian, Jagu akan jawab macam mana? Baik, Datuk, saya akan menjaga buku teks ini dengan baik. Okey, macam mana caranya nak jaga buku teks dengan baik? Okey, tengok ni apa yang cikgu dia cakap. Syabas Jagu, semua buku teks kamu berbalut. Cikgu dia cakap. Tahniah, bagus Jagu. Buku awak semuanya dah dibalut dengan plastik. Jadi, kenapa kita kena balut dengan plastik? Supaya tidak rosak dan tidak koyak. Kalau terkena air tak basah, okey? Kena jaga betul-betul. Jadi, Jagu cakap apa? Betul cikgu, datuk saya yang mengajarkan saya untuk menghargai buku teks yang diberi oleh sekolah ini. Cikgu dia cakap, murid-murid, contohilah sikap Jagu. Hargai kemudahan yang kamu dapat. Terima kasih cikgu. Okey, kenapa buku teks merupakan salah satu kemudahan yang kita dapat? Sebab kita dapat pinjaman dari sekolah. Sebab tu kita mesti jaga dengan baik. Tak boleh conteng. Mesti dibalut dengan plastik kemas-kemas dan dijaga dengan baik supaya nanti bila orang lain nak pakai, bukunya masih dalam keadaan yang baik. Jadi hargai kemudahan, kita sayang buku tu maksudnya salah satu sikap yang baik. Kemudian kita akan baca sebuah cerita tentang katak dan kawan-kawannya. Ada cerita tentang katak. Apa tajuknya? Terperangkap di terowong. Okey, kita nak tengok dalam buku teks muka surat 90 dan 91. Baik, mari kita baca sama-sama. Terperangkap di terowong. Okey, terowong ni ialah ni dalam sini. Tempat yang gelap, kena lalu jalan yang panjang dalam terowong. Okey.
Sekumpulan katak masuk ke dalam terowong. Mereka mencari makanan. Kenapa dia masuk dalam terowong? Mereka ingin mencari makanan. Mereka mendapat banyak makanan. Kita bahagikan sama rata, kata Tuk Rontok, ketua mereka. Mereka ada ketua yang bernama Tuk Rontok. Okey, Tuk Rontok ni ketua mereka. Jadi ketua dia kata kita mesti bahagikan makanan yang dapat sama rata. Jadi semua orang dapat sama rata. Okey, bila kita baca cerita, kita mesti tengok aliran cerita. Macam mana nak tengok? Tengok nombor yang diberi di sini. Ada nombor yang warna merah ni. Nombor 1, nombor 2, kemudian nombor 3. Pandai. Okey, kita baca yang nombor 3. Mereka hendak keluar dari terowong itu. Tiba-tiba tanah runtuh. Tiba-tiba tanah runtuh. Tengok ni. Batu-batu jatuh. Jadi, katak ni takut. Tolong, dia lari. Dia mengelak. Kalau kena batu yang besar boleh mati tak? Boleh mati dan sakit nanti. Kalau sakit nanti jadi susah nak keluar dari sini untuk balik rumah. Okey, kemudian nombor 4. Seekor katak tersepit di celah batu. Dia tidak dapat bergerak ni. Kakinya tersepit di celah batu. Ada batu besar jatuh atas dia. Tengok tu dia sakit. Okey, kemudian lepas nombor 4, nombor berapa murid-murid? Ya, pandai. Nombor 5. Mari kita alihkan batu-batu ini, kata Tuk Rontok. Okey, Tuk Rontok sebagai ketua, dia cakap dengan anak-anak buah dia, jom kita alihkan batu ni. Kita tolong kawan kita. Jadi, katak-katak ini semua buat apa? Katak-katak itu bekerjasama mengangkat batu. Maksudnya mereka saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Mereka bersama-sama angkat batu yang banyak-banyak tu untuk membebaskan kawan dia daripada tersepit. Okey, kemudian nombor 7. Mereka mengangkat katak yang cedera dengan pengusung. Apa maksud cedera? Maksudnya terluka. Ni kaki dia ada merah-merah, terluka berdarah. Kaki dia patah. Okey, dia angkat dengan pengusung. Sebab dah tak boleh berjalan. Jadi mereka tolong angkat. Kemudian yang terakhir, akhirnya mereka dapat keluar dengan selamatnya. Okey, akhirnya bila dah alihkan batu-batu ni, mereka semua dapat keluar dan dapat bawa makanan masing-masing. Okey, jadi dalam cerita ni, ada sikap baik yang kita boleh pelajari. Okey, yang pertama apa dia? Mestilah bersama-sama dalam kesusahan. Dia kena cari makan sama-sama, bahagikan sama rata. Kemudian ada sesuatu yang terjadi. Jadi, mesti tolong satu sama lain. Tolong angkat batu. Dengar arahan ketua. Ini ketua mereka. Ketua mereka kata, mari kita alihkan batu ni sama-sama. Okey, mereka pun angkat sama-sama. Kemudian, tolong orang kawan yang dalam kesusahan. Mereka tak tinggalkan kawan mereka. Mereka angkat sama-sama dan keluar sama-sama dengan selamat. Okay, jadi sekarang kita nak lengkapkan peta alir. Inilah namanya peta alir. Okey, awak tengok anak panah. Okey, anak panahnya semuanya mengalir ke sini dan boleh tak kita terus ke bawah sini? Tak boleh. Ni kalau kita dari sini mesti jalan tepi sini. Okey? Tak boleh dari sini ke sini, tak boleh. Salah. Ikut anak panah. Jadi yang pertama. Okey, yang pertama dia bagi kita apa? Masuk ke dalam terowong. Kemudian mendapat makanan. Ini kita tengok daripada buku teks yang tadi yang kita dah baca ceritanya tu, kita tengok satu-satu. Tanah runtuh. Kemudian apa yang jadi? Seekor katak tersepit. Ada kawan dia yang tersepit. Kemudian apa yang jadi? Mereka mengalihkan batu-batu. Dan kemudian mereka bersama-sama mengangkat batu. Kemudian bila dah habis angkat batu bersama-sama, mereka angkat rakan mereka yang tercedera. Mereka angkat katak yang cedera dan akhirnya mereka dapat keluar dengan selamat. Mereka semua akhirnya dapat keluar dengan selamat. Walaupun ada satu katak yang tercedera, tapi mereka tak tinggalkan. Mereka bawa bersama-sama dengan selamat. Baik murid-murid, sebelum kelas kita berakhir hari ini, cikgu ada satu tugasan untuk kawan-kawan semua. Okey, sila berikan satu contoh sikap yang baik di dalam ruangan komen. Jangan lupa tulis nama masing-masing. Selamat menjawab. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.